boleh teruskan kelas kita pada hari ini. So pada peluang kuliah kita pada minggu ke-11, so kita ada minggu depan lagi. So pada hari Sabtu ni kita ada Carnival Co-Curriculum. Jadi saya mohon kepada semua pelajar, rakan-rakan pelajar memberi sokongan kepada beberapa orang rakan you all yang hadir untuk memeriahkan booth kita nanti. Dan selepas saya membuat ujian inventory personality warna, saya akan minta Fitri untuk bentangkan laporan. Dan yang ketiga, saya mohon maklum balas daripada para pelajar. Okey, berhubung dengan persediaan untuk Carnival Co-Cu untuk persediaan pada hari Sabtu ni. So apa lagi kemudian sebagaimana yang kita sedia maklum, okey, saya lihat ramai lagi pelajar tak hantar assignment tugasan seperti makluman yang dinyatakan bahawa tugasan Journal Reflex Golden Words Me Within Me akan dihantar pada hari ini. Okey, saya beri peluang sehingga malam ni. And then pada minggu depan semua pelajar dikehendaki untuk menghantar logbook dan juga refleksi LinkedIn. Okey, jadi ada yang telah menghantar kepada saya semua assignment 3 assignment ni. Tahniah kepada pelajar-pelajar berkenaan. Tapi saya buat cross check, masih ramai lagi yang tak menghantar. Jadi please make sure hantar kepada saya selewat-lewatnya pukul 12:30 malam nanti. Biasa saya tidur awal lah, tapi kebanyakan masa kalau ada task-task yang perlu saya buat cross check, dan saya akan stay back jugalah macam pelajar. So hari ni saya nak buat inventory personality warna. Kemudian saya nak brief you all sedikit supaya boleh add on. Kalau sempat saya mainkan satu video yang berkaitan dengan golden words. Saya ambil idea tu daripada situlah untuk penghasilan tugasan you all. So inventory personality warna ni tak banyak item, ada 100 item. Okey, saya akan buka slide ni. Kalau you all lihat, saya ada share tadi kan? Okey, share tadi. Borang jawapan. So apa yang pelajar perlu lakukan ialah bahagian bilangan ini adalah bahagian bilangan di sini. Bahagian bilangan di sini adalah nombor soalan. Okey, nombor soalan sehingga 100 item ke 100. Okey, jadi saya minta pelajar-pelajar isi jawab. Okey, kalau di sini ini dia kalau jawapan dia yes, kalau jawapan tidak T. So katakan soalan 1 nanti jawapan you all ya, tandakan ya, kalau tidak tandakan tidak. Okey? Faham? Okey, setakat ni semua faham? Okey, kalau semua faham, saya akan paparkan soalan. Kita akan buat lebih kurang sehingga pukul 4. Kemudian saya paparkan QR code attendance. Dan seterusnya saya akan bantu you all untuk buat tafsiran, very quick tafsiran sebab yang ni saya ada janji di awal dulu masa perkuliahan kita. So kita mulakan sekarang simple saja. Siapa yang tak faham then boleh mute unmute
bagi tahu ataupun guna ikon ya dekat sini. So, dipersilakan Boleh nampak kan semua? Boleh. Boleh Okey, teruskan Okey, kalau dah saya move kepada next page ya. Ada siapa tertinggal? Buat dengan relax ya, tak perlu fikir panjang-panjang. Okey, next page. Kita buat dulu sampai soalan 51 Okey.
Okey, semua dah siap kah? Dah, madam. Okey. So, kalau dah siap, so kita buat kiraan sekejap. Kemudian pukul 4 saya buka QR code ya. Sebentar. Okey. So, untuk tujuan pengiraan ni, so apa yang perlu dibuat ialah setiap pelajar kira ya sahaja untuk setiap kolom. Dia ada 4 kolom, kolom emas, kolom hijau, biru, jingga. So, yang ni kiraannya daripada atas ke bawah, kira untuk ya sahaja. Ya sahaja. Okey. Contohnya kalau di sini, sorry. Contohnya kalau di sini, you all kira ada berapa? Sini ada 2, campurkan semua dan catatkan dekat sini. Okey, catat dekat sini. Diikuti dengan yang kolom hijau, biru dan jingga. Faham Boleh faham Boleh. Okey. Kemudian, okey. Kemudian bila dah kira, okey, di kolom ini nanti di kolom ini letakkan dekat tepi ni dekat sini Uh, uh, mark kolom warna apa yang tertinggi. Contohnya kalau emas ni kita dapat 16 contohnya. Sorry. Sini dapat 12. Sini dapat apa nama ni katakan 13, sini 10. So, warna emas adalah yang paling dominan sebab skor dia paling tinggi, diikuti dengan warna biru, kemudian warna hijau dan juga warna jingga. So, maksudnya dekat sini tulis nombor mengikut skor, mengikut ranking mengikut ranking skor yang paling tinggi, diikuti kedua tinggi, seterusnya yang keempat. Right? Okay. So, kalau selesai tu, nanti kita tengok tafsiran dia. Right? Saya stop, kita buka QR code. Sebentar.
Okey, bagi siapa-siapa yang tak dapat key in nanti boleh maklumkan dekat saya Okey. Sekejap, ada 2 orang perlu kena tengok sekejap. Ada siapa-siapa lagi yang perlu manual attendance? Please text dekat box Okey. So, tanpa membuang masa, saya akan kongsikan kepada semua untuk interpretasi bagi tujuan ujian personality warna Jadi kita dah buat beberapa ujian mengenali personality diri dan alhamdulillah kita dah buat IPS, Inventory Personality Sidik, kita dah buat metafizik tarikh lahir dan satu lagi kita buat hari ni iaitu Inventory Personality Warna. Jadi untuk makluman semua kita kena faham bila kita menyebutkan personality ni, okey, personality ni ialah segala-gala yang menjadikan diri kita sebagai individu. Okey, dia personality ni wujud adalah integrasi dan interaksi sama daripada genetik yang diwarisi, pengalaman dan juga cara kita mengaitkan sesuatu dalam kehidupan. Ini mengikut pakarnya lah Jadi saya tak sempat juga nak berkongsi. Saya tengok minggu depan macam mana kedudukan pelajar, kedudukan you all dalam family.
anak keberapa dan sebagainya juga mempengaruhi personality dan bagaimana kita bertindak, berfikir dan karakter kita ya. Tapi hari ini kita buat IPW. So, personality ni dia merangkumi ya corak perasaan, pemikiran dan tingkah laku seseorang berkembang sepanjang hidup. Jadi, personality inilah ya kalau dalam ikut kelas Me Within Me boleh mempengaruhi pemilihan kerjaya, kepuasan kerjaya, gaya kepimpinan dan pencapaian seseorang individu untuk berjaya. Okey, ini teori personality Warner daripada sejarah penggunaan teori personality Warner dimulakan oleh Don Lowry melalui kad-kad aktiviti True Colours. Jadi konsep True Colours ni dia adalah merupakan kad permainan. Biasanya kalau saya ada buat kelas bersemuka, saya akan buat dalam bentuk permainan ya. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ni memang kita dikelilingi oleh pelbagai warna dan sebagainya. Tetapi hasil kajian mereka telah klasifikasikan personality mengikut 4 jenis warna sebagaimana yang dikongsikan iaitu warna emas, hijau, biru dan jingga. Sebab tu wujudnya IPW ni. Jadi kita dah buat tadi, cuma saya nak beritahu kepada pelajar apa-apa saja keputusan bila kita membuat ujian personality, okey, sekiranya betul-betul dia ada related dengan kita, ya, sama ada menggambarkan kelebihan atau kekurangan kita, itu ya signifikan ya. Dan berlaku juga yang sebaliknya. Jadi kenapa berlaku begitu? Kerana environment ataupun pengalaman yang you all lalui sangat berbeza sehingga membentuk diri you menjadi sedemikian. Jadi kita kena ambil kira banyak faktor ya. Kenapa dalam ni dia menyatakan begini, begitu dan sebagainya, tapi sebenarnya tak ada kaitan pun dengan saya. Tak ada kaitan pun dengan personality saya. So, kita kena self-check. Apa yang berlaku dengan diri kita sekurang-kurangnya dalam tempoh 2 minggu ni. Ataupun yang sangat sesuatu perkara yang jadi trigger dalam tempoh terdekat ni yang berlaku. So, bila kita buat ujian personality, termasuklah ujian personality Warner, maka ianya akan mempengaruhi. Okey, so kita dah buat kiraan tadi. So, sekarang saya akan buat tafsiran. Okey, secara umum, warna hijau, warna emas ni, siapa yang dapat gold, gold ni, dia berkaitan dengan individu yang follow the rules, peraturan. Ini secara umum ya. Kalau warna hijau, yang paling dominan dalam diri dia adalah berkaitan dengan fikiran. Dia orang yang hijau ni, apa-apa tindakan dan sebagainya, fikiran itu dominan ya. Cara dia berfikir dan sebagainya yang mempengaruhi apa tindakan, tingkah laku, keputusan yang dibuat. Biru ada kaitan dengan perasaan, feelings. Dan jingga kebebasan. Kebebasan maksudnya dekat sini orang ni adventurous. Adventurous ataupun mempunyai kepelbagaian dalam diri dia. So kita tengok satu persatu. Okey. Kalau warna individu yang dapat skor tinggi, okey. Dekat sini you all kena faham ya. Semua warna-warna ni ada dalam diri kita. Ciri-cirinya semua ada dalam diri kita. Cuma kita nak tengok mana yang paling dominan. Dominan itu maksudnya skornya biasanya skor yang paling tinggi. Okey. Kalau kita lihat keserasian ya ataupun keselarian ya. Okey. Warna emas dengan hijau, kalau you all dapat emas ni tinggi diikuti oleh hijau ataupun emas ni diikuti oleh biru, then it's okay. Dia selari, tak ada konflik sangat. Kalaulah warna emas nombor 1, tiba-tiba warna jingga nombor 2, then you have to check balik. Ada something yang berlaku dekat sini sebab dia tak boleh cross gini. Okay, kalau ikut dia tak boleh bertentangan. Begitu juga yang lain ya. Kalau you warna hijau yang tinggi diikuti jingga, okay. Adventures at the same time you all ni orang yang sangat
pemikir orangnya. Okey? Ataupun kalau hijau dengan emas. Kalau hijau dengan biru, maksudnya pemikiran ni bertentangan dengan perasaan, memang something wrong. Takkan you all orang yang logik akal, at the same time, you all sangat sensitif sangat. Sebab biasa orang yang mempunyai pemikiran yang warna hijau ni, dia ni panjang akal ya. Dia tak mudah sentap. Sedangkan orang warna biru sentap. So bila dia bertentangan, nombor 1 you all dapat hijau, nombor 2 dapat biru bertentangan macam ni. So kena check balik. Apa berlaku ya. Dia ada sebab tapi tak adalah salah ataupun betul. Okey. So begitu juga kalau adventures dengan biru ataupun adventures dengan pemikiran, okey. Kalau dan seterusnya ya. Warna biru dengan kuning okey. Tapi dia akan bertentangan dengan warna hijau. So seterusnya okey, belum habis lagi ya. Okey, kalau individu yang skor tinggi adalah warna kuning, emas, dia adalah individu secara basicnya sangat boleh dipercayai, dia sangat sistematik, sangat bertanggungjawab. Tradisional di sini maksudnya dia mengikut peraturan lah. Dia konservatif sikit. Macam tu. Dia ciri-ciri keibubapaan, memegang tanggungjawab, menggalas tugas dan sebagainya tinggi kat sini. Dan adat resam. Dia sangat taat, dia sangat percaya kepada adat resam. Individu yang skor dia tinggi warna hijau, dia adalah melibatkan pemikiran, which is orang individu yang warna hijau ni, dia biasanya membuat apa-apa sahaja keputusan dan tindakan berdasarkan prinsip lah. Mesti ada teori yang logik. Mesti ada proof. Ada bukti dekat situ. Kalau tak, dia memang susah nak say yes dan sebagainya. Ingin tahu tinggi dan dia sangat kompleks. Berfikir je dia, betul ke tak ni? Logik tak? Apa dia punya proof? Apa dia punya data sokongan dan sebagainya? Tapi dia seorang yang tenang dan sabar. Banyak diam ya. Sebab dia pemikir yang baik. Dia berfalsafah, berpengetahuan dan panjang akal. Individu yang warna jingga ni ataupun orange ni, dia adventurous yang bebas ya. Dia tidak suka peraturan. Dia sangat spontan. Dia kelang kabut sikit tapi dia berani. Dia suka pertandingan. Lagi-lagi yang berbahaya dan seronok. Dia sangat berkemahiran. Sebab tu kan dalam grup, kita kena ada semua orang yang elemen-elemen warna ni. Sebab kalau tak ada orang warna jingga ni, yang additional kelas you all akan suram. Semua follow je. Okey. Jadi, cuma dia gopoh rapah lah. Sebab dia ni easy going. Macam tu. Yang warna biru ni pula, dia sangat romantis sebab melibatkan feeling kan. Empathy, setia, memberi kerjasama yang baik. Dia fun ya. And then dia berseni. Dia sangat kreatif orangnya. Unik dan harmoni. So next kita lihat satu persatu. Kalau individu yang warna gold ini, ciri-ciri umum dia bersikap keibubapaan yang saya nyatakan semua tadi. At the same time, okay. Kata kunci utama dia peraturan dan saya bertanggungjawab. Senang saja. Orang ni kalau biasa dia orang emas ni kebetulan je lah kelas pukul 3.30. Dia pukul 3 suku dia dah get ready dah. Dia tak suka lewat-lewat Ini ciri-ciri individu yang emas. Ciri-ciri diri saya. Saya perlu mengikut peraturan dan menghormati pihak berkuasa. Dia sangat bertanggungjawab, taat, boleh diharap dan sentiasa bersedia. Biasa pemimpin lah. Tahu apa yang baik dan buruk dalam kehidupan. Seorang yang teliti dan bersifat wajar, sangat menghormati masa. Mahu dianggap sebagai seorang yang berguna, setia, ya, stabil dan peraturan dan sistematik. Biasanya kalau kita nak tengok orang yang warna emas ni, dia kan, kalau tengok katil dia sentiasa kemas, buku dia sentiasa kemas. Dia very basic ya. Kalau you jumpa dia, dia duduk, dia akan susun elok-elok.
di mana botol air dia, di mana beg dia nak letak waktu dekat meja makan kan. Dia duduk elok-elok. Kalau dia makan, dia susun garpu sudu dia. Dia pun kalau yang kelemahan dia mungkin dia akan jadi individu yang perfect lah, tapi depend juga And then saya menghargai hidup berkeluarga. Dia macam kalau kalau dia macam ada individu dia workaholic kan, ada yang utamakan family lah. Dia mengambil tahu tentang sesuatu dan suka menolong, memberi perhatian, bersifat konkret, bersifat keibubapaan, secara semula jadi suka mengekalkan dan memelihara sesuatu adat. Dia sangat taat dengan adat budaya dan sebagainya. Ciri-ciri di tempat kerja, itulah sangat sistematik tadi kan. Kestabilan dalam menyusun atur, berkebolehan untuk mengendalikan urusan yang perlu perincian. Dia buat satu persatu, dia buat perancangan, dia buat checklist dan sebagainya. Sanggup bekerja keras membuatkan saya selalu dianggap sebagai tulang belakang organisasi. Percaya bahawa kita mesti bekerja dahulu, barulah bermain. Walaupun terpaksa bekerja lebih masa untuk menyelesaikan sesuatu kerja. Maksudnya kalau dia buat kerja dia pulun je. Selagi tak siap, dia akan keep in thinking benda yang dia tak settle lagi tu. And then mengikut peraturan, memberi kerjasama yang sangat baik dan mengikut kebiasaan. Masa kanak-kanak, ni masa kanak-kanak sentiasa mahu mengikut undang-undang dan peraturan sekolah. Tak berani dia langgar peraturan sekolah. Kalau cikgu kata mesti pakai kasut hitam, hari tu dia pakailah. Kalau dia tersilap pakai stokin dan sebagainya, dia akan gundah gelana hidupnya. Dia akan tak selesa dan sebagainya. Dan saya memahami dan menghormati pihak berkuasa. Saya rasa selesa dengan rutin pelajaran ataupun rutin perbuatan yang dibuat. And then saya dapat menyesuaikan diri dengan mudah dalam sistem sekolah. Ini ciri-ciri individu yang warna emas. Kemudian kita lihat individu yang berwarna green. Ciri-ciri umum dia tadi saya dah nyatakan. Jadi kata kunci utama dia ialah mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Ciri-ciri diri dia apa? Saya cenderung dan cekap dalam pelbagai lapangan sebab dia orang yang menggunakan pemikiran yang banyak. So dia sangat dia pemikir. Dia suka mencipta sesuatu yang baru. Berkebolehan menjalankan tugas dengan sempurna, bersifat ingin tahu, berminat tentang konsep, gagasan. Dia analisa punya pesan lah, mempunyai pengetahuan yang luas sikap yang tenang dan sabar, berprinsip dan jujur. Okey, itu yang saya tadi kan beritahu, mempunyai falsafah tu maksudnya dia akan kalau nak buat apa sesuatu dia perlukan penjelasan dan ada jawapan, ada proof. Kalau tak dia susah nak terima. And then mempunyai ciri-ciri analytical, investigative, dia investigative maksudnya dia investigate dulu apa-apa sesuatu yang dia buat dan baru dia buat keputusan. And then ciri-ciri dia di tempat kerja, seorang pemikir konsep yang bebas. Bagi dia kerja ni kacang je, boleh je. Dia tak kata no. And then sering menghadapi cabaran tugas dengan tenang, suka mereka cipta model, meneroka idea atau membina sistem bagi memenuhi keinginan untuk menonjolkan pembaharuan. Apabila telah menyempurnakan sesuatu idea, dia akan beralih ke projek lain dan projek tu dia minta orang yang kendalikan lah. Jadi masa kecil-kecil apa dia? Saya seperti lebih tua dari umur saya dari segi pemikiran. Sebab dia mature cepat. Okay. Fokus saya ialah kepada perkara yang dia minat, mendapat pencapaian tinggi dalam subjek yang dia minat, yang merangsang mental dia. Kalau subjek tu tak macam dia tak berapa gemar sangat. Tapi dia tidak sabar dengan latih to be ataupun rutin. Hari-hari buat benda sama dia akan boring. Dia suka pelbagai. Okay. Dia mungkin menyoal guru, banyak bertanya dia kata, kenapa macam ni kenapa kita perlu buat macam ni, begitu dan sebagainya. Tapi dia ada prinsip mesti menghormati guru sebelum saya boleh belajar daripada mereka. Okay. So kita tengok biru. Biru ni biasa memang kita tengok warna dia signifikan dengan orang yang lembut, baik hati sebab dia melibatkan feeling. Kata kunci dia ialah romantis dan suka keharmonian. Orang biru ni secara basic dia sangat kreatif. Orang artistik.
Dulu masa saya buat perjumpaan ramai-ramai, biasa kita buat kelas fizikal kan, saya akan buat games, dan saya kenal pasti biasanya pelajar-pelajar yang aliran sains ni kebanyakan mereka warnanya ialah warna hijau ataupun jingga. Yang FSGK student tu biasanya warna biru. Yang FPSK student tu, FPSK ada lagi warna, biasanya yang tu FPSK, FSDS, biasa pelajar tu mereka adalah warna emas ataupun ataupun hijau. Okey. Tapi tidak juga ya, sebab ada juga doktor kebanyakannya ya, pelajar-pelajar yang ambil medik dan sebagainya warna biru sebab dia lain manusia. So kata kunci dia ialah romantis dan suka keharmonian. Saya mahu merasa unik dan seorang yang tulen, mudah bersimpati, berperibadi dan selalu mencari makna dalam hidup. Dia jiwang-jiwang sikitlah, dalam hati dia banyak sangat taman. Okey, saya inginkan perhubungan yang mesra dan mengasihani, ada kebolehan untuk menyelami perasaan dan pemikiran orang lain, setia dan sanggup memberi penjelasan untuk memberikan penerangan, mesra, taat, menyayangi, baik hati, semua benda yang baik-baik ni lah. Seorang yang romantis, bersemangat, sangat dia suka berkarya, memberi ilham, suka berimaginatif, seorang yang puitis, suka membelai dan membantu orang lain ya. Kalau di tempat kerja, dia mempunyai dorongan yang kuat untuk mempengaruhi orang lain supaya menikmati hidup yang lebih bermakna. Maksudnya dia macam more or less suka bagi motivasi lah. And then dia sesuai bekerja dalam bidang seni, komunikasi, pendidikan, profession yang menolong orang, deal dengan orang ni. Mahir dalam memberi motivasi dan berinteraksi dengan orang lain. Okay, and then ciri-ciri masa kecil dia suka imaginatif, dia sangat susah ya sesuaikan diri dia dengan sistem dan struktur sekolah. Sebab dia kan suka berimajinasi dan sebagainya ya. Dia slow sikit, okay, lambat sikit, macam tu. Mahukan pengiktirafan, tidak sukakan pembalahan atau penolakan dalam diri. Sukakan galakan, bukan persaingan ya, dan tidak suka dibanding dengan orang lain sebab dia sangat unik. Diri dia sangat unik dan dia merasakan as a individu ni kita memang unik. Okay, and then last kali ialah warna jingga. Kata kunci dia ialah suka mengembara ataupun adventures. Orang ni dia kepelbagaian. Jadi nanti kan you all boleh check nanti IPS result you macam mana. Dan cuba compare dekat situ ya. Jadi ciri-ciri diri saya ni bertindak secara spontan, suka berjenaka, pandai dan menawan. Dia ni happy go lucky lah, happening, easy going, ini ciri-ciri orang jingga. Okey, dia menganggap hidup ni tak apalah, buat apa nak fikir susah kan, gitu. Jadi cergas, giat dan pandai menggunakan kesempatan yang ada, sukakan keseronokan dan sesuatu yang memberasankan, sukakan aktiviti yang bercorak persaingan, tabah menghadapi sesuatu dan tidak gentar, kadang-kadang mengambil tindakan yang tergopoh gapah tetapi bersemangat dan boleh menimbulkan kesan yang mendalam. Seorang yang realistik, dia tidak dipengaruhi oleh sentimen dan sangat berfikiran terbuka. Walaupun kita nampak dia easy going, happy go lucky dan sebagainya, tetapi dia seorang yang sangat realistik ya. And then gemar kepada pengalaman yang luar biasa ataupun berbahaya tetapi menyeronokkan. Maksudnya kalau orang kita dalam grup yang nak bertanding kan, nak ada games dan sebagainya, kita perlu ada orang warna jingga ni. Memang akan happening ya. Dia memang seronok untuk berjaya, untuk menang. Ciri-ciri di tempat kerja, sering bosan dan gelisah jika dapat kerja yang berstruktur, rigid dan mengikut rutin. Sebab tu bila saya berjumpa dengan staff dan sebagainya di bawah saya tengok kekuatan masing-masing staff-staff, pegawai-pegawai saya ya. Saya tengok ya, ada yang suka buat kerja-kerja kat luar dan sebagainya, kita atur elok dia punya KPI yang related dealing with dia punya niche area lah. Okey, berpuas hati dalam kerja yang memberikan kebebasan, dapat menggunakan koordinasi fizikal dan alatan, seorang performer yang semula jadi.
Dia suara dia sedap ke tak sedap ke, dia nak nyanyi je, dia tak kisah, dia tak malu dan sebagainya, ya. And then ciri-ciri masa kanak-kanak, saya rasa jika dibandingkan dengan pelajar lain, saya menghadapi kesulitan besar untuk menyesuaikan diri dengan rutin sekolah. Maksud rutin sekolah ni macam masuk ikut jadual pagi macam ni, lepas tu macam ni, lepas tu macam ni dan sebagainya. Dia akan cepat boring. Sebab dia suka benda yang happening, happy-happy ni. Saya belajar dan membuat atau mengalami dan bukannya dengan membaca atau mendengar. Dia akan buat, dia hands on person. Macam tu. And then dalam proses pembelajaran, saya perlukan penglibatan fizikal. Dia tak boleh duduk, diam macam buat online macam ni. Dia akan cepat bosan. Okay. Dorongan yang kuat untuk saya ialah sifat suka bersaing dan inginkan kegembiraan atau keseronokan. Okay, ini antara ciri-ciri individu jingga. Okay, saya tak boleh explain satu-satu secara mendalam dan sebagainya. Hopefully you all boleh dapat something daripada sini, okay, untuk panduan diri masing-masing. Okay, kalau tak jelas dan sebagainya boleh text saya. Right? So seterusnya, boleh saya teruskan kelas? Boleh saya teruskan ke saya bercakap seorang ni? Boleh. Alright, so seterusnya saya jemput siapa? Untuk bentangkan tentang draft laporan yang telah dibuat. And then yang kedua, mungkin Haina boleh update nanti apa-apa preparation ya untuk aktiviti pada hari Sabtu ni sebab Amirul dan Chelsea tak ada. So kita ada berapa orang Haina yang akan hadir nanti? 5 orang 6 orang. So saya baru je dapat maklumat ni, saya dah forward dalam grup ya. Saya dah forward dalam grup. So nanti tolong update semula ya. Okey. Okey, sekejap. Saya baru dapat maklumat ni. Sekejap. Okey. Pembarisan setiap subtrust perlu hantar 4 wakil. You all ada 6 kan? Jadi 2 orang duduk dekat booth, 4 orang kena buat apa ni. Nanti Amirul tahulah kot. Tapi saya masukkan dalam ni juga. And then baptize sekali lagi ialah pada 2:30 petang dan hopefully dah membuat pembelian barang-barang lah untuk menghias booth. So nanti Haina update. So saya sekarang nak minta SU, Fitri ya SU, tak silap saya. Betul untuk update kepada kita semua pelaporan secara basic, which is pelaporan ni saya dah minta hantar soft copy kepada saya dan saya akan tengok sehingga dia okey dan sebagainya baru kita submit. Alright, disilakan Fitri. Semua boleh nampak skrin? Boleh. Boleh. Okey. Berikut merupakan laporan draft yang telah kami lakukan, saya dan juga Syafiqah. Untuk part ini, Syafiqah yang akan terangkan. Syafiqah. Okey. Untuk part sinopsis ini, saya dengan Fitri ambil sinopsis ini dari yang laporan projek khas kita yang sebelum ini. Perlu baca satu-satu ke, Madam? Tak perlu ya, just tunjukkan satu-satu supaya kawan-kawan boleh tengok. Just you all bentangkan, okay, sinopsis ni kita akan ceritakan tentang apa dekat sini. Right? Okey. Macam tu je. Sambil tu you besarkan sikit lah, bagi scroll sikit supaya kawan-kawan boleh nampak. Right? Okey.
untuk sinopsis ini dia menceritakan tentang 36 orang subteras Me Within Me iaitu kita, lepas tu fasilitator kita iaitu Puan Sabtuya binti Ibrahim. Lepas tu idea ini diinspirasikan melalui pemerhatian dan pengalaman serta isu yang sering dialami oleh remaja. Yang ini adalah tujuan kita mengadakan program webinar hari itu. Lepas tu 21 Mei 2022 pada hari Sabtu itu ialah tarikh kita mengadakan webinar. Dan kemudian 100 peserta ini adalah target peserta yang menyertai webinar kita. Lepas tu ini adalah universiti yang kita target hari itu. Next Fitri, objektif. Objektif ini pun kami berdua ambil saja dari laporan projek khas yang hari itu. Yang pertama ialah mengenali diri serta memahami kelebihan dan kelemahan diri dalam usaha membina jati diri yang lebih kukuh, terutama dalam menempuh cabaran era globalisasi pada masa akan datang. Yang kedua ialah mampu membawa perubahan yang positif kepada kehidupan pelajar untuk menjadi versi yang terbaik sama ada untuk diri sendiri maupun mampu diteladani individu lain. Dan yang ketiga ialah membina keyakinan diri dan menyalahkan daya pimpinan serta potensi yang ada dalam diri individu. Lepas itu untuk tema ini ialah present yourself, be you and shine. Yang untuk bilangan ini ialah bilangan kita iaitu 36 orang pelajar subteras Me Within Me. Target kita 100 orang. Namun begitu kita tidak mencapai target kerana hanya 53 orang peserta sahaja yang menghadiri program pada hari itu. Next Fitri. Ini adalah jawatan kuasa pelaksana. Ya, itulah yang ini. Next. Ini adalah jemputan kita. Penceramah pertama ialah Miss Malisa. Kedua, Miss Satiwari. Dan yang ketiga ialah Cik Mas. Kerjasama kita ialah kita bekerjasama dengan pihak Pusat Pembangunan Pelajar UNIMAS selaku pihak yang mengelolakan semua aktiviti di bawah kurikulum berkredit. Untuk yang part 2 ni saya serahkan kepada Fitri. Okey, seterusnya kesan dan hasil pembelajaran yang telah kita perolehi daripada projek khas kita. Perincian aktiviti sama seperti yang sinopsis tadi. Di mana kita punya webinar ini telah diadakan pada 21 Mei dan telah disokong penuh oleh pihak Pusat Pembangunan Pelajar UNIMAS. Seramai hanya 53 orang peserta sahaja yang telah mengikuti webinar ini, iaitu terdiri daripada siswa-siswi UNIMAS, UiTM Kota Samarahan, UiTM Muka, UMS, Politeknik KK, Politeknik Kuching, Pra-University SMK Beaufort, daripada UPM, UPSI, UMT, University Sains Malaysia Kampus Kesihatan Kelantan, SMK Wira Penison dan Universiti Utara Malaysia. Semua aktiviti berjalan dengan lancar seperti yang kita rancang, tapi masalah yang kita hadapi iaitu cuma perlu mencari pengganti penceramah baru kita yang tidak dapat dihadiri oleh penceramah kedua kita. Hasil pencapaian yang telah diperolehi daripada projek khas ini yang pertama, semua pelajar subteras Me Within Me telah memperolehi banyak pengalaman baru terutama dalam mengendalikan projek khas. Seterusnya, program ini mampu meningkatkan potensi diri serta keyakinan diri selain daripada mampu menyalahkan daya kepimpinan yang ada dalam diri individu setiap pelajar. Seterusnya, kita dapat memupuk semangat kerjasama dan komitmen bekerja secara berpasukan dalam mengendalikan projek khas ini. Dan yang terakhir, program ini memberikan kesan yang positif kepada para peserta untuk meningkatkan keyakinan diri mereka tersendiri. Kelemahan yang dikesan daripada projek ini adalah dari segi
perhebahan poster di mana kita gagal untuk menyebarkan ataupun mengumpul lebih ramai peserta kerana yang kita jangkakan adalah 100 orang peserta, tetapi kita cuma mampu memperolehi 53 orang peserta saja pada hari program dijalankan. Cadangan untuk mengatasi kelemahan kita perlulah hebatkan lagi hebahan poster untuk menarik lebih ramai peserta. Contohnya kita sebarkan di laman media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram bagi bertujuan untuk memberitahu lebih ramai orang tentang kewujudan webinar kita ini. Antara komen-komen yang positif selepas program ini selesai dijalankan yang telah pun diperolehi daripada borang penilaian keberkesanan yang diisi oleh peserta, antaranya saya sangat berterima kasih kerana pihak Tuan sudi mengajarkan program seperti ini. Ini merupakan salah satu platform yang mencukil bakat dalam diri anak-anak muda. Seterusnya ada juga yang mengatakan program yang baik dan juga mantap. Manakala komen negatif yang telah diperolehi daripada para peserta, antaranya ada yang mengatakan harap lebih ramai lagi yang join event dan ada juga yang berkata semoga program ini dapat dimulakan dengan lebih awal lagi. Okey, beralih kepada laporan kewangan. Hasil daripada laporan kewangan yang telah pun kita gunakan semasa program ini dijalankan, jumlah pendapatan yang telah diperolehi adalah sebanyak RM1,410. Perbelanjaan yang dilakukan antaranya adalah cenderahati untuk penceramah, iaitu trofi dan plak, di mana trofi dan plak ini harganya adalah sebanyak RM200 dan untuk 3 orang penceramah jumlahnya RM600. Untuk aktiviti yang dijalankan iaitu kata-kata motivasi itu, untuk pemenang pertama kita jumlah yang diperbelanjakan adalah sebanyak RM160. Pemenang kedua jumlah yang dibelanjakan RM150. Pemenang ketiga RM140. Untuk hadiah-hadiah sagu hati RM160. Dan yang terakhir peruntukan penghantaran pos hadiah-hadiah kita adalah bersamaan dengan RM200. Jadi total semuanya memang cukup jap. Total semuanya ni kejap ya madam. Total semua perbelanjaan kita memang ngam-ngam RM1,410. Yang ni typo sikit, madam. Okay, lepas tu Betulkan baru hantar kepada saya semula. ya, okay madam. Seterusnya part lampiran. Kami masukkan lampiran pendaftaran yang telah diperolehi daripada Google Form. Di mana ada lampiran pendaftaran. Kalau dari segi pendaftaran, kita telah memperolehi 80 orang yang telah pun daftar program kita, tetapi cuma dihadiri oleh 53 orang sahaja. Jadi ini dimasukkan di dalam lampiran. Lepas tu kami juga masukkan lampiran jemputan sebagai penceramah yang telah pun ditandatangani oleh Cik Mas. Lepas tu kami masukkan
Untuk lampiran ni kami cuma masukkan 2 lampiran sahaja madam, iaitu lampiran pendaftaran dan kehadiran tu dan juga surat penceramah ni. Itu je lampiran madam. Lepas tu dekat bahagian gambar kami masukkan gambar poster, gambar semasa program dijalankan dengan dengan Cik Mas dan Cik Malisa. Itu sahaja madam untuk pembentangan laporan draft. Okay. So, tak apa, nanti hantar kepada saya. Cuma ada tak surat yang Miss apa nama tu? Yang tak jadi bagi talk tu, speaker kedua tu? Miss Julie. Miss Julie. Masukkan je. Okay. Dia ada bagi feedback tak? Ada, madam. Masukkan je, tak apa. Okay. Sebab dekat atas tu tadi, nanti kita kena masukkan nama Miss Julie tu. Dia terpaksa menarik diri. Ada kan bahagian kelemahan tu kan? Kelemahan tadi. Maksudnya penceramah yang kedua iaitu Miss Julie menarik diri sehari sebelum program atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan dan telah digantikan dengan Cik Satri Raswati tadi. Nyatakan macam tu lah. Okay, Ya. madam. So, satu lagi yang bahagian kelemahan tu dinyatakan dekat situ hebahan kan? Ya. Betul, ya. Bahagian publicity dan promosi dia kena giatkan hebahan. Ada cadangan penyelesaian kan? Dekat penyelesaian ni kita kena tambahlah dekat situ apa nama? Mempergiatkan lagi hebahan. Betul lah, hebatkan lagi hebahan. Apa semua ni actually dah dibuat dah melalui Facebook, Twitter dan Instagram ni. Mungkin in future apa cadangan you all diadakan secara berfokus contohnya. Secara berfokus seperti melibatkan institusi yang ditetapkanlah. Kita tak adalah nyatakan apa-apa kan. Kalau saya bagi contoh lah, kalau let's say kita buat dekat sekolah, of course lah memang participant dia 100%. Tapi tak apalah, yang ni good trying juga. Kita open kan. And then saya ingin cadangkan dekat sini komitmen semualah. Cadangan penyelesaian komitmen semua dalam membantu membuat promosi dan mewawarkan tentang aktiviti yang dijalankan. And then mungkin juga pelaksanaan ni dalam masa yang singkat rasanya. Sebab you all bentang, lepas tu kita decide kan masa tarikh tu dia agak singkat juga. Sebab bentang tu dah lepas tu sambung lagi hari raya dan sebagainya. Tapi yang ni enough juga kot, cuma boleh tambah kekangan masa kot untuk membuat promosi terutama sekali tarikh tu ada memang dekat-dekat lah kot, last minute kan. Saya tak tahu nak buat ayat dia macam mana. Tapi hebatkan promosi tu betul lah dan komitmen lah, tambah komitmen semua. Pelajar-pelajar Me Within Me dalam membantu mempromosi lah. Tambah macam tu. Alright? Yang lain tu sekejap kelemahan lain. Yang ni kan ada disebut tentang peserta tu kan? Mungkin reminder ada buat tak? Soft reminder ada tak buat dengan peserta-peserta? Boleh fikirkanlah boleh fikirkan. Tak apa, boleh fikirkan. By right sebenarnya bila kita nak buat program ni, kita kena ada satu kaedah macam mana kita nak buat sentiasa buat soft reminder lah kepada semua yang terlibat. But it's okay, yang ada ni pun dah cukup bagus. Cuma nanti saya minta tambahkan dekat situ link-link video-video yang you all dah ada buat tu. Yang promosi. Tanya dengan Jennifer, dia ada buat promosi kan? Link-link video tu ambil, letak dekat situ dan make sure
dia boleh dibuka lah kalau kita klik link tersebut, dia boleh dibuka. Alright? Okay, madam. Link-link tersebut. Lepas tu, and then gambar you all ada kan semua? Ada tak Olivia ke siapa saya suruh ambil gambar-gambar tu? Masukkan dekat lampiran tu gambar you all dengan jawatan kuasa masing-masing. Buat elok-elok sikit. Okay, madam. Sebab senarai nama dah ada tapi mukanya kita tak kenal, tak tahu dan sebagainya. Okay. Alright? And then, Madam, kalau masukkan, sebab saya dan Syafiqah ada buat AJK carta tu. Kalau masukkan tu boleh, madam? memang yang tu lah saya suruh masuk. Okay. Okay. Then apa lagi dekat situ saya minta buat link yang video tadi dah and then kalau ada gambar you all ada tak gambar you all buat mesyuarat, discussion ke contohnya link MS Team ke Google Meet ke yang you all ada tu bolehlah attach kat situ menunjukkan you all memang berusaha juga nak menjayakan kita punya projek khas. Right? Faham tambah add on yang tu je. And then hantar soft copy nanti saya semak balik. Sebab tadi saya ada tengok ada spelling error dekat situ. Right? Yang social tu jadi S, yang dekat atas tadi ada tertinggal perkataan dan sebagainya. Right? Overall, tahniah, terima kasih kepada you all. Semualah dekat sini tak apa, memang kita bila kita buat sesuatu dia akan ada kelemahan ada kelemahan di mana-mana but it's okay. And then saya lupa boleh kot nanti minta dekat Alia salinan postage kita dah buat postage post barang-barang boleh masukkan dekat situ. Right? Okay, boleh? Boleh, madam. Thank you. Nanti edit dulu total dan sebagainya. And then lepas tu nanti email kat saya soft copy sekali Okay, Fitri, Syafiqah, terima kasih. Ada apa-apa lagi? Tidak sudah, madam. Alright, thank you. Thank you, madam. Okay, so terima kasih. So last kali sebelum kita ni saya dah tengok video-video yang you all buat ada beberapa lagi saya tak tengok. Biasanya saya akan tengok lepas office hours lah. So waktu bekerja ni tak dapat sebab saya banyak mesyuarat. Saya kena sesuaikan masa selain daripada counselling session dan juga program-program yang ada. Macam semalam saya kena attend 5 program, 3 program dalam masa yang sama, kemudian sambung lagi petang dan sebelah malam. Jadi jadual saya memang sangat padat, ada yang saya jawab mesej masing-masing, ada yang saya tak jawab dan sebagainya. Actually saya baca, saya terima, saya tak sempat reply, saya bagi ikon saja dan sebagainya, ada yang saya tak ada sempat balas. Tapi saya dah tengok yang you all buat tu, overall dia okey untuk video tu. Ada yang dah buat refleksi LinkedIn dan juga refleksi logbook tu. Sangat cantik, bagus tapi ada juga yang buat cincai-cincai. Bukan cincai lah, I mean sangat ringkas maaflah istilah saya pun tak tepat, sangat ringkas. But it's okay. Nanti saya tengok kalau kita ada ruang masa nanti saya akan bagi feedback secara personal minta apa ditambah dan sebagainya. Tapi setakat ni overall ada seorang dua lah agak ringkas sangat Right? So mana-mana yang saya tak hubungi tu maksudnya okey lah. Right? Maksudnya okey lah. Jadi dan saya janji tadi saya ada nak share saya ada janji nak share tadi satu video macam mana saya boleh come up dengan golden words tadi. Tapi saya tak adalah nak suruh you all tiru benda tu. Yang you all buat tu bagus sebab idea sendiri So saya cuba kongsikan.
Tapi boleh dengar ke? Tak, madam. Ah, tak ada Tak suara. boleh. Tak ada suara. Tak ada suara. Ya. Macam mana? Saya cuba dulu. Ada siapa boleh guide saya ke? Saya tak berapa pandai ni. Video setting kot. Tengok Ada siapa boleh bantu ke? Masa Madam share tu ada share with audio. Sharing audio. Madam kena stop sharing dulu. Lepas tu kalau nak share tu share komputer audio juga. Sekejap. Stop sharing. Lepas tu? Share. Nak share screen tu tengok kalau ada share with. Oh, share computer audio. Alright. Okay. Saya cuba Madam. Boleh dengar suara? Everything revolves around I. Boleh Sekejap kita mulakan. Boleh Boleh dengar suara tadi Alright. Okay. What is the most selfish one-lettered word? I, isn't it? Everything revolves around I. iPhone, iPad, iPod, and the man says, I paid. What do you do? Everything revolves around the I. And what does I stand for? I stands for expectations. I should be treated like this. I should be loved like this. I should be dealt with like this. I should be respected like this. I should be given these many marks. I should not be given this. We're all leading a life of super high expectations. Everything revolves around my opinions, my desires, my likes, my dislikes. I love this, I want this, I don't want this. I. You think life will be a very happy life when it revolves around I? From our childhood we have grown up like this. We've only learned to take, and everyone has to fulfill my expectations. Everything has to be up to my expectations. One boy comes to a mother and says, Mama, I love you. 5-year-old mother said, I love you too, beta. The guy grew up to be 16. Goes to the mother, Mama, I love you. Kitna paisa chahiye bol? He grows up to be 25. Mama, I love you. कौन है? किधर रहती है? बता दो. हम arrange कर देंगे, बता दे. He turns to be 40. Mama, I love you. बोला था ना शादी मत करो उससे. He turns 60. 60. Mama, I love you. मैं किसी भी पेपर पे साइन नहीं करूंगी, तू जा. माँ है ना, जानती है. Mother knows. It's all about my expectations, how it goes. And marriage? You think only children, girlfriends, boyfriends, what's marriage? Such expectations of treatment, each other's expectations. God. And you think religion is spared? If youngsters are not spared, girlfriends and boyfriends are not spared, married people are not spared, you think religious men and religious people coming to a temple are spared from the eye? I don't think so. Therefore, when people come to God, people come to a temple also, they're only asking, give me what I want. No one comes to say, I love you, I want to give you. When the President of the United States, John F. Kennedy, came up to the stage for his first presidential speech, his voice rumbled into the public address system when he said, ask not what the country can do for you. Ask what you can do for the country. And so we are saying, ask not what God can do for you. Ask what you can do for God. But no one asks that. Because the I is so big, my expectations, my desires, my things are so powerful that even when I come to a temple and ring a bell, all I'm doing is asking. The more we lead a life of I,
our I will always be frustrated. Because people don't exist in this world to just fulfill your expectations. Therefore, ladies and gentlemen, the most selfish one-lettered word is I, which stands for expectations, and therefore avoid this word. How do you avoid this word? Be realistic in your expectations. अपेक्षाएं करने में कोई problem नहीं है, but understand that not everyone will fulfill your expectation. And secondly, avoid this word I by trying to serve others. You know why? Because when you want to be served, you're dependent on people. They may not serve you. When you want to serve, who can stop it? When you want respect, people may not respect you. But when you want to give respect, who can stop you? When you want to be loved, you may not be loved. But when you want to give love, who can stop you? When you want in charity, people may not give you in charity. But when you want to give charity, who can stop you? And therefore, learn to begin your journey from I to you. The more you want for yourself, you'll remain frustrated. The more you want to give, you will remain happy. Alright. Okay, so itu antara lain ya, sebenarnya golden words yang kita boleh buat ya. Kalau you all, saya just bagi idea sahaja, tetapi apa yang dibuat tu memang dah cukup baik juga ya. Ada yang come out dengan akronim ya. Akronim tu sangat cantik. Ada satu lagi akronim tu, tak silap saya 4E. Easy, earn, lagi expectation, dan satu lagi itu enjoy. So dekat situ pun cantik. 4E of me, something macam tu lah yang saya ada terima juga. Cantik sangat. Dia buat for me dalam life ni, dalam kehidupan ni, dia buat in English lah, in English. So yang saya nampak dekat situ, apa yang pelajar ni, saya tak sebut nama, dia mungkin ada dalam ni, dia tahulah. Enjoy, earn, easy, earn, expectation and enjoy. Dalam life dia, apa yang dia nak capai. So yang lain mungkin boleh fikirkan apa. Ya, masih ada masa lagi, tapi saya rasa video tu hari ni pun dah deadline kan. But it's okay. And then of course ya, untuk you all semua saya nak share juga ya, dalam keadaan you all nak exam, saya tahu ada banyak assignment. Pada hujung bulan ni ada study week. Buat yang terbaik. Saya tahu ada yang dalam keadaan stres, tertekan dan sebagainya. So hopefully semua kena jaga diri baik-baik. Ya, saya bukan mengajar subjek stress management dan sebagainya, tetapi saya suka juga nak berkongsi kepada para pelajar ya, efek kalau kita stres ya. Saya cuba cari video dia. You all boleh nampak video ni. Sekejap ya. So saya akan share. Sekejap. Video saya. Sekejap.
Alright, so dalam keadaan you all nak exam, nak siapkan assignment ya, saya pun ada push you all untuk siapkan dan sebagainya. If you have any problems, then jangan malu-malu untuk apa nama ni send message dekat saya personally ya. Saya harap you all kat sini ya, walau apa pun situasi, hopefully you all boleh control, kawal diri sendiri. If you need help, then please talk. Ya, kena bercakap, kena cari orang yang boleh you all dapatkan bantuan dan sebagainya. So, kita akan jumpa pada hari Sabtu ni bagi yang terlibat 6 orang. Saya pun akan hadir juga untuk Carnival Co-Curriculum pada hari Sabtu ini dan saya akan hadir ke booth kita dan jumpalah 6 orang rakan pelajar you all tadi. And then all the best ya untuk semua, jaga diri. So, berjumpa kita pada minggu depan. Okay. So, sebelum saya terlupa, pada minggu depan kita ada 36 orang pelajar dalam kelas ni. Saya harap semua akan dapat hadir sebab saya nak minta you all ya dalam masa beberapa minit ya, kita kena extend sikit lah. Dalam masa 1 minit lebih kurang. Saya nak setiap individu bagi refleksi just as simple as you can dalam masa 1 minit more or less untuk membuat refleksi secara keseluruhan apa yang you all dapat dalam kelas ni. So saya nak minta nanti Olivia kalau dia ada dengar lah, kalau tak minta tolong Haina nanti sampaikan kepada semua kawan-kawan dalam kelas ni minggu depan kita akan buat quick refleksi session dan setiap orang kena bersedia. Right, bersedia untuk buat quick reflection session apa yang you all perolehi sepanjang kelas ni. So get ready, even semua orang sama je. Biasa kita akan cakap, saya pun sama juga. Saya tak banyak yang apa yang saya nak kongsikan hari ni. Sama saja dengan Alif, sama saja dengan Dayang Aini. Diorang pun cakap benda yang sama. Tak apa, benda yang sama you nak ulang-ulang lah supaya 36 orang yang bercakap nanti 36 orang lah you all akan ingat untuk semester ni apa yang you all dapat. Sebab 22 hari bulan kalau tidak ada perubahan adalah hari terakhir ya, untuk kelas kita. So make sure kena ambil gambar, pakai semak-semak cantik-cantik sikit pada hari tersebut. So kita ambil gambar, minta semua ya. Saya tahu ada yang ada masalah ya, tak dapat nak on kamera dan sebagainya, tapi usahakan. Right, itu saja daripada saya. Jumpa lagi minggu depan. Stay safe, take care semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Okay, kita boleh dismiss kelas ya. Terima kasih. Terima kasih, Thank you, madam. Ya, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.